Barisan SIC Partners serta tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama dalam program bimbingan dialog prestasi sekolah dengan pendekatan Core Discipline of Education bagi pengetua-pengetua Negeri Johor. Bagi memberkati majlis pada pagi ini, majlis dengan sebab tak ada orang yang tahu masalah kita apa. Betul? Hanya kita tahu masalah kita apa, hanya kita tahu keperluan kita apa. 4DX yang disebut oleh Cik Anwar ialah merupakan jurus untuk kita berhadapan dengan masalah. Dia bukan teori. Orang pandai bersilat tapi jurus dia tak kena, maka dia tak akan boleh selesaikan masalah. Betul? Kalau kita nak fikir sebenarnya sebagai seorang pemimpin dalam pendidikan, dia orang yang menyelesaikan masalah, orang yang ada jurus dan teknik kaedah boleh menyelesaikan masalah. Sebab tu kalau you sekadar melaporkan masalah kepada DPD, tuan saya ni tuan, cikgu saya tuan, tuan begini tuan, jadi padik gini tuan, jadi padik, kita sekadar malas melaporkan masalah, kita bukan pemimpin. Kita menyelesaikan masalah. Sebab itu masalah kita dekat sekolah. Kalau kita nak melaporkan masalah, saya pun heran lah Tuan Haji, dekat PPD ni kan, masalah PPD melapor tak apa, masalah kita kat sekolah ni yang kita nak lapor. Atau sebenarnya yang ketiga, kita sebenarnya mencipta masalah. Yang mencipta masalah ni lah yang biasanya ada komunikasi ni masalah, betul? Dia mencipta masalah, penyelesaian tak betul, jurus tak betul, teknik tak betul, betul? Patutnya pukul pensan, pukul mati, dah jadi kes bunuh. Teknik salah. Jadi kita nak beri satu teknik yang betul. Strategi semua betul lah. Dah tiru banyak sekolah, betul? PSO semua sekolah dah jadi betul. Sebab dah tiru yang terbaik. Cuma tukar nama sekolah je. Jadi strategi tu dah ada lah. Kita ada masalah nak melaksanakan, nak execute ni yang ada masalah. Jadi nak menyelesaikan masalah ini pula, nak mempengaruhi orang supaya masalah tu selesai, betul? Nak mempengaruhi orang. Kalau kita jual air, kita ketuk rumah orang, betul? Atau jumpa kawan kita, "Mem, aku jual air ni, Mem. Air ni untuk gini. Satu kaedah, betul? Satu kaedah lagi, ni pengarah jual barang, betul? Pengarah jual, takkan tak beli, betul? Kena beli, betul kan? Dia belilah, tak ada guna pun tak apalah. Sebab pengarah beli, pengarah jual, kan? Okey, satu lagi, kita jual diri kita dulu. Mem, sebenarnya Mem, kat sekolah ni aku nampak okey je, Mem, betul apa masalahnya ni, kan? Terima kasihlah tuan, rasa macam adalah saya punya budak-budak Cina ni, betul kan? Bahasa Melayu tak boleh nak perform gini kan. Okey, dia pun cerita lah. Berapa orang ni? Betul berapa orang? Ada dah ramai juga tuan. Betul, ramai dah juga. Tak berapa. Dia pun tak tahu masalah dia apa. Sebab dia cerita tu masalah besar, tapi dia tak tahu masalah dia sebenarnya apa. Sebab bukan habit dia. Bukan habit dia untuk menyatakan dan menterjemahkan masalah itu dengan betul. Dia tak tahu habit 521H. Habit ni apa? Habit ni dia jadi susah kalau kita kena fikir tau.
5 dia baru, 1 dia balik, buat okey. Betul Satu lagi, satu. Betul dia jadi penat dia fikir. Tapi kalau habit, macam selalu saya sebut tadi dengan pimpinan tu kan, kita pakai seluar, orang lelaki pakai seluar, betul dia jadi habit dah, betul. Ada setengah-setengah dia tak kisah kaki kiri kanan dia masuk, betul. Tapi ada orang habit macam saya akan masuk ke kanan dulu. Sebab apa? Saya pernah dulu kawan saya satu rumah, dia ikat kaki kiri saya. Sebelah kiri tu dia ikat tau. Yang seluar jeans kita diikat. Okey. Jadi saya masuk kiri dulu. Jadi saya terus jatuh. Dia dengki sebab kita pun berdengki juga. Dia akan dengki dengan orang yang suka dengki kan. Okey. Jadi saya ingatlah, saya kata. Jadi dia tahu saya habit saya sebelah kanan. Jadi kita masuk sebelah kanan, kita masuk sebelah kiri, kita angkat seluar kita, betul. Kita zip. Betul Okey. Kita cangkuk, kita pakai terbitan. Itu habit yang menyebabkan kita akan tak pernah terlupa zip. Betul? Ada orang dia terlupa zip tau. Betul? Sebab habit dia salah. Betul? Dia pakai cangkuk, pakai terpinggang. Dia terlupa zip, nak cepat. Kita nak cepat macam mana pun, yang terlupa cangkuk. Betul tak? Zip tetap zip. Jadi itu habit yang kita kena bina hasil daripada proses yang betul. Sorry. Sebab tu kita nak betulkan habit kita dengan disiplin dalam pelaksanaan ni. Dia mula-mula memang susah lah, betul lah. Memang susah kita nak habit setiap kali lepas kita makan dekat luar, betul? Kita akan kemas pinggan kita, betul? Lepas tu kita akan masukkan kerusi, betul? Okey. Saya buat itu di mana-mana supaya orang bersama dengan saya. Dulu orang tak terparuh sebab bila pengarah orang ikut, betul? Dia akan buat. Okey. Habit saya macam tu. Saya balik, saya mesti basuh pinggan. Saya akan lap pinggan tau. Anak saya semua ikut. Anak saya semua ikut. Okey? Itu habit. Jadi dia ada orang lelaki ni dia tinggal dia pinggan. Bini kerja. Habit itu, betul bagi pada isteri. Jadi habit tu nak kena jaga. Inilah habit. Habit kita dah tadi, dalam kita nak cerita tentang cerita masalah kan, macam dalam mesyuarat. Okey. Tuan, kita cakap dengan bos kita lah. Tuan, kita nak buat program hari Sabtu. Hari Sabtu kita buat program. Saya minta lah tuan datang lah. Hari Sabtu ni ada sukan lah, sukan. Okey. Maka pun dia pun macam saya ni tak suka seremonial, betul. Okey. Macam saya kata tadi, kita PBB, kita bos ni, kita layan. Betul. Kalau kita kat depan, kita layan orang. Kalau kat tengah, kita rangkul orang. Kalau kat belakang, kita dorong orang. Itu yang dikatakan pemimpin yang mempengaruhi orang, ikut cakap kita, betul. Saya tak suka dilayan. Okay, sebab tu saya tak kisah kau tak dilayan. Sebab tu saya tak pergi mana-mana acara rasmi. Tapi oleh sebab dia kata Sabtu nak buat, saya kata tak lah. Malah lah Sabtu kita nak bersama keluarga kan. Okay. Dia terangkan tak habis. Apa program dia? Program hari Sabtu, program apa, betul? Siapa datang? Expo pendidikan datang, betul? Dia tak sebut expo pendidikan. Walaupun program tu kecil, kalau expo datang, kita kena datang, betul? Dia tak sebut, kita tak datang. Lepas tu dia tak cerita siapa VIP, berapa ramai kehadiran, betul? Di mana diadakan. Ini semua 5 daripada 1H ini kalau tak disebut. Kalau why-nya apa why? Kalau tuan tak datang, tuan nanti macam YB sebab apa, betul? Why itu pun dah kuat dah. Memang kita datang. Sebab bukan habit kita menterjemahkan perkara yang orang boleh faham dan orang boleh buat keputusan yang betul. Dekat sekolah kita ajar dia. Dekat sekolah kita ajar cikgu kita dalam kita nak bercakap tentang masalah. Supaya tadi terpaksa tanya kan, berapa ramai? Siapa, betul? Sebab itu bukan habit. Penatlah nak fikir, betul? Fikir sebab kita tak pernah jadikan habit. Dia habit kita, itu sebab ini jurusnya. Supaya kita nampak cantik, betul? Nampak jurus tu cantik, orang takut dah tak jadi lawan.
Tapi kalau jurus yang salah, kan, orang berani lawan kita. Walaupun dia tu ada silat yang hebat, dia tengok jurus kita cantik, walaupun bukan jurus, dia lagu. Okey. So yang pertama sekali saya kata terjemahkan. Dia dah terjemah masalah tu kata wildly important goal. Saya jarang sebut, saya tak pernah sebut 6 tahun jadi PPD. Walaupun saya tahu Franklin Covey 4D Act, saya hanya sebut apa tau? Apakah perkara yang penting gila yang dalam kepala otak kita dalam mengurus sekolah? Yang penting gila ni yang sangat penting. Bukan yang lain tak penting. Penting. Yang ini yang penting gila. Jadi apa dia? Yang inilah yang ada dalam PSO kita, RPS kita. Kalau PS 25 apa? Pintas kata. Betul? So ini kita kata tadi, katalah bahasa Melayu. Bahasa Melayu tu widely important goal kita. Betul Bahasa Melayu tak habis. Bahasa Melayu tingkatan 5 lulus, betul? Yang tak lulus, betul Itu baru widely important goal. Terjemahkan, siapa budaknya? 30 orang, 40 orang, siapa cikgunya? Kelas mana? Masalah apa? Masalah apa tu diterjemahkan dengan apa? Dengan kita punya apa? Data ujian ni sebut apa? Analisis apa? Analisis item. Betul. Apa pun tak apalah cikgu. Apa-apa pun tak apalah. Yang paling penting ada kaedah dan data yang disebut bukan saka tadi ni, supaya dia benar-benar profesional. Okey, you ditugaskan untuk angkat sampai ke atas bahu. Ini tugasan kita tau. DG54 inilah berat yang kita kena bawa. You kena tahu berat ni berapa kan. Kita tahu kan, walaupun nampak kecil, mungkin dia berat. Berat dia berapa? Sebelum nampak tu berat dia berapa? Buat daripada bahan apa? Okey. Dan you kena tahu kekuatan you tangan kanan berapa. Data semua tu. Bukan tak boleh. Data ni kena ada. Dan kita hanya boleh angkat banyak ni je. Gaji kita banyak ni, betul? Gaji kita menyelesaikan masalah analogi nak angkat ni. Kita boleh angkat sama sini je. So gaji kita selama ni cukup, tapi tak boleh angkat. Maksud dia ni, kita dirasakan boleh angkat, tapi itu yang bagi gaji boleh angkat, tapi tak boleh angkat sampai pencen. Jadi nak boleh angkat ni, kita kena buat latihan, kena pemakanan, betul? Semua kena ada supaya bangunkan potensi dan keupayaan boleh angkat. Inilah kita sedang melatih, betul makan supaya kita boleh angkat. Supaya kita bukan sekadar melaporkan masalah dalam dalam prestasi, tapi berkongsi penyelesaian masalah dengan orang yang belum boleh angkat lagi. Itu analogi ni. Okey. Satu betul saya terima cakap. Satu kita dah dapat tadi, dah terjemahkan segala-galanya, betul Dah ada goal tadi, baru kita cerita. Tolong pandang sikit. Semualah, jangan sikit semua. Lihat dengan hati, ya Allah, buat aku malu. Okey. Yang pertama, kita dah settle Dia buat simple kan. Yang telah diajar oleh Cik Anwar kita ni, dia ajar yang sempurna. Supaya apa? Ada bahan untuk study. Okey. Saya cuba senangkan aja Saya cuba mudahkan aja. Yang pertama sekali tadi apa? Yang penting gila tadi. Apakah yang penting gila tadi? Apa penting gila tadi? WIG-nya. Sebab apa ni yang gila ni? G ni. Okey. Okey. Baik, goal tadi kan? Okey. Apa yang penting tadi? Okey, goal kita adalah peratus layak, okey. Sijil SPM mata pelajaran bahasa Melayu. Betul Okey.
Nah, ini adalah kita punya goal yang tak clear. Betul Yang clear akan diterjemahkan apa ini. Berapa? Berapanya apa? Katalah 95%. Betul Okey. Bila? Okey. SPM 2022. Okey. Apa dia? Ni. So 3 jawapan kan? Apa, bila, berapa? Betul? Okey. Dalam nak jadikan habit, untuk nak tentukan goal ni, mesti kita yang tahu, sebelum kita tentukan ni, kita kena tahu apa tadi? 5W campur 1H. Nak tentukan masalah ni boleh capai, tak boleh capai, bukan luar biasa, gunakan SMART. Okey, supaya dia bukanlah besar sangat. Nak jadikan bahasa Melayu semua sekali dapat TP 5. Tak boleh capai kan? Tak boleh capai, so dia tidak realistik. Okey. Baik, kita sekarang kita 85%, nak capai 90%. Dari segi time frame okeylah. Nak capai 199 mungkin 2 tahun lagi. So sampai hujung ni kita akan capai apa? 95%. Itu masuk dia. Ini SMART. Ini semua tak payah tahu pun tak apa. Tapi pelan-pelan kita tahu supaya jadi habit. Jadi habit yang tak payah fikir. Okey, dah ada kan? Dah ada. Yang penting gila dah ada. Yang nombor 2, scoreboard. Betul? Betul lead measure tadi, nak sebut apa yang paling mudah ingat? Apa nak buat? Aktiviti. Betul? Aktiviti yang kita kena selesaikan, yang kita nak tengok. Okey, yang mudah-mudah je cakap orang kampung, nak cakap dengan cikgu kita, you tahu tak? Lead measure, dia beza dengan lag measure. Muntah dia, Parkinson dia, tak boleh faham. Betul? Kita cerita yang mudah-mudah hanya dengan dia. Jangan cerita 4DX pula, la ilaha illallah. DYDX kita belajar lah NMAX tu Ini kita cakap sebab dengan kepimpinan sekolah. Betul? Dia kena profesional lah, tapi balik nanti bahasa sekolah. Okey, baik. Aktiviti yang kita nak laksanakan. Apa aktivitinya? Dia mesti sistemik. Sistemik. Semua orang bekerja, bertanggungjawab terhadap kejayaan dan kegagalan. Siapa tu? Pelong-pelong kanan kita lah, yang jaga KPI dia kan. Okey, kita tengoklah kalau fikir satu yang akademik. Yang akademik, apa literature akademik? Senaraikanlah. Tadi sebut apa? Antaranya standard 4. Betul Okey, nak tengok standard 4. Standard 4 guru BM. Betul? Okey, baik. Standard 4 guru BM. Tengok standard 4 setahun 2 kali 1 kendiri. Betul? Okey, sekarang ni untuk cikgu-cikgu yang guru BM ni ada 4 orang. Betul? You tengok mungkin 4 kali. You tengok yang daftar 2. Betul? Yang kita tengok ni sebab kita nak nilai dia, nak bimbing dia. Tengoklah agaknya berapa kali. Ini semua ialah senaraikan dulu. Ini adalah aktiviti yang kita nak tengok. Melihat apa? Melihat growth, bukan goal. Bukan lab tapi lead. Langsung tak faham lah. Betul Kena orang tu tinggi. Betul pengerang sana yang tak keluar-keluar, cikgunya memang kampung dia. Betul? Jadi cakap bahasa pengerang lah. Betul? Okey, saya nampak guru BM. Jangan tengok 4.1 je. Tengok semua, tapi nanti fokus. Okey, dekat sini. Kalau nak tengok itu boleh juga 4.1. Setahun tengok tu 7 tahap tindakan, seminggu 1 tahap tindakan. Betul ada 5 tahap quality. Hebatlah dah macam doktor pakar lah. Dah macam doktor pakar. Okey, baik. Ini lagi apa? Nak tengok CPD. Betul? Apa lagi nak tengok? PLC. Apa lagi nak tengok? Ini kita tak apa tahu tau. Siapa yang tahu? Pelong kanan kerja dia tahu tau. Dia je yang boleh tahu perkembangan. Kita tak tahu sebab kerja dia.
Biar dia cadangkan. Kalau kita cadangkan nampak bodoh dia, nampakkan dia pandai. Betul juga betul juga dalam hati patut lagi hati kau sebut aku, betul. Tapi sebab kita nak hubungkan. Okey, so sebut apa lagi? Sebut lagi. Sebut lagi. Sebut lagi kan. Saya rasa macam ada lagi kot sikit sangat kan. Nanti dia fikirlah dengan orang dia, biar dia fikir. Dia datang barulah kita, baru tu dia katakan bimbingan. Okey, baik. Tadi saya sebut tadi kan. Okay. Yang saya sebut tadi jual diri kan. Tengok tanya masalah, tanya putus terus. Tanya masalah, oh yang ini, kalau yang ini maksudnya kita kena perhatikan, tengok-tengoklah apa aktiviti PKM yang boleh membantu murid ni dari segi sasiah diri dan adab murid ni. Betul betul. Apa agaknya yang boleh kita tengok dia? Betul Kita bagi apa tau? Kita jual lead measure kat dia. Bukan kita jual, ni bawa ni kena buat ni, kena gunakan ni. Kita kena tahu masalah dia, ubatnya tetap ubat ni juga, betul. Tapi nak kaitkan penyelesaian masalah dia, baru laku. Ini ubat ni, okey, bagi ubat urut, betul. Saya ni ubat sakit pinggang gini. Sebenarnya saya ni dah ada masalah batin. Ini pun boleh. Dendam aja dia kata. Dah boleh buat tiba-tiba. Tak jadi, betul. Orang tak percaya. Tanya masalah dia apa, baru cerita testimoninya macam mana, betul Jual diri, jual barang, pangkat tak jual pun. Okey. So kita dengan cikgu kita je kena jual diri lah. Sebab tu communicate dengan cerebrum, bukan new cortex. Apa budak belah tu pasal cakap dengan pengetua kena cakap bahasa tinggi sikit biar nampak pandai. Okey. Cakap tadi dengan pengetua sekolah sains. Aku sekolah sains tapi aku bukan belajar bio. Bahasa mengakal orang boleh lah. Cerebrum ni ialah otak dalam yang melihat empati. New cortex ni ialah yang berkaitan dengan otak luar yang melihat logik. Tapi kita bila berkomunikasi dengan orang gunakan cerebrum, betul. Logiknya akan sampai baru berbual. So melihat orang dengan empati, itulah pemimpin. Okey, baik. Dah senarai. Habis kalau Rahim yang tadi Haji KZ cerita pergi satu kan? Belum. Mana bukan tak nak cakap, tapi basi 5 minit. Saya pun tahu, saya masuk balik dah siap bincang. Sampai besok pun tak siap, betul Mana dia maksud nak fikir? Saya cover Haji KZ, saya cover. Okay, saya siap cover. Okay. Apa dia? Tadi ada berapa orang? 20. Kehadiran, katalah kehadiran murid fokus, betul? Ini tadi guru fokus. Ini murid fokus. Ini 4 orang. Ini katalah 40 orang, betul? Kehadiran murid fokus ni merupakan lead measure kepada tanda-tanda aktiviti ni nanti berjaya atau gagal ke tidak kita dalam nak capai goal ni tadi. Okay, bahasa mudah baik. Lagi apa? Lagi ialah counselling. Okey, satu orang kaunselor 150 kali, individu 40 kali kelompok. Ada tak 40 orang kita tengok nanti berapa kali dia di counselling? Okey, ini counselling. Ini lagi apa? Mungkin SSDM. Betul? Pulanglah. Ini siapa tahu? Dia tahu. Betul? Kalau kita tak cakap dengan dia pun kita minta dia tanya, betul? Tanya dengan dia. Walaupun kita dulu fikir koko tu jadi pengetua, betul? Tak sempat jadi fikir tak sempat jadi fikir satu, betul? Daripada fikir koko tu jadi pengetua. Dia cakap apa? Bukan tahu sangat. Macam tahu. Betul Macam tahu. Okey, aku bagi kau lead measure Kau senaraikan apa aktiviti yang boleh kita buat. Dia pun cakap satu.
Dia cakap benda tak tepat. Oh, baru saya faham. Berkenaan dengan kehadiran dia. Kehadiran. Kita betulkan dia. Nampak terror tak? Jadi Koko yang terror. Walaupun itu belum aku jadi PKM betul. Sebab itu kena masuk MPQEM dalam hati. Ini lagi apa? Dia tahu. Koko ya, Koko lah tu. Dia nak nyalahkan orang aja. Okey. Apa dia? Agaknya penglibatan murid fokus betul dalam Koko Akademik Bahasa Melayu. Betul? Berapa ramai 40 orang yang terlibat dengan program yang dibuat oleh Koko Akademik Bahasa Melayu, Persatuan Bahasa Melayu. Mungkin agaknya yang lain apa? Apa lagi? Bilangan aktiviti betul. Koko Akademik BM. Boleh? Sebenarnya aja. Ini Koko je tahu. Ini semua merupakan lead measure growth perkembangan yang kita nak tengok. Nampak supaya kita tahu berjaya ke tidak. Dan kita tetapkanlah dia punya target. Betul? Lead measure dah ada. Target dia apa? Dah masuk kat mana ni? Dah masuk dalam disiplin yang ketiga, scoreboard. Betul? Benda yang sama. Kalau dalam disiplin of execution tu dia sebut scorecard. Tapi takkan nak sebut semua buku berbeza-beza. Tak payah, itu tak penting untuk dia. Tak payah baca buku lah. Penat, beban tugas guru. Kenapa kau buat kerja ni? Guru suruh baca, pengetua suruh baca. Tak faham baca. Itu yang tak ngajar tu. KPI, tetapkan KPI. Jadi tetapkan pencapaian. Betul? Pencapaian semasa. Tarikh. Macam-macam jenis scoreboard boleh buat, betul? Terpulang pada sekolah. Sesuai sekolah. Mudah dia sekolah. Nak tengok senang. Nak letak mana senang. Buatlah. Lepas tu kat sini Stadium 4 guru BM. Kita tengok 4 kali 4 orang. Stadium 4 guru BM. Baik. Skor dia apa? Skor dia terpulang lah. Kalau kita nak guna skor apa? Nak guna peratus ke apa? Kita target apa? Targetnya katakan 96%. Pencapaian semasa berapa? 90%. Tarikh 30 hari bulan 5. Betul? Ni contoh jangan ikut. Tapi kau tak tahu ikut je lah. Okey. Lepas tu CPD berapa kali nak buat? Ingat saya nak cerita. Ini baru scoreboard. Kita cerita scoreboard dulu scoreboard. CPD berapa kali nak buat? Setahun kita nak buat katalah 6 kali. Dah buat berapa kali? Dah buat 5 kali. Berapa hari bulan? 3 hari bulan 6. Ini sentiasa kemas kini ni. Sentiasa kemas kini. Siapa yang kena begini? Orang yang jaga. Pengetua tengok, bagus ni, betul 5 dah betul. 30 hari bulan. Wah, CPD ni sudah tentu bagus kan? Rupa-rupanya tak tentu lagi. Kualitinya tak tentu lagi. Kuantitinya bagus. Kualiti ni masa bila? Suatu week session nanti berlaku. Ataupun suatu duduk di kantin bersama dengan dia. Tapi jangan harap-harap kebetulan. Mesti dating. Besok pagi sarapan dengan saya, tak ada kawan lah. Dia pun sarapan nyek. Kali pertama tak tahu kan sarapan. Kita tanyalah 5 kali bahasa kasarnya, 5 kali daripada 6 kali kau buat apa kau dapat. Tu bahasa kasar je lah. Apa dah jadi dengan cikgu PM kita? Ngajar pun dah tak faham juga. Ni CPD apa? Baik panggil OSPD. Bahasa kasarnya itu bahasa logik bahasa logik. Bahasa hati lain. Dan kita bukan mengeluarkan barangan yang boleh kita marah. Kita mengeluarkan orang. Okey. Dekat sini selesai lah.
PLC berapa kali? Nak buat 15 kali. Nak buat 15 kali. Dah buat 5 kali. Berapa tarikh? 30 hari bulan 4. Ni tak tentu ni tarikh ni. Betul Ini masing-masing yang tengok ni. Dalam PK1 ada orang dia ketua pemerintah, tolong tengokkan PLC betul. Dia dah catat dekat mana catat ni, sekolah ni. Suka hatilah. Dekat tandas ke, terpulang pada sekolah, kat rumah pengetua ke, terpulang. Yang paling berimpak besar, war room ke, betul. Bila mesyuarat, siapa dah kemas kini, tulis lah. Jadi bila pengetua, dia terfikir masalah dia kan, dia geram, dia tengoklah. Nampak bagus, betul. Okey, dah semua senarai nanti dah ada. Atau kalau tak ada pun tak apa. Siapa yang akan pastikan week session dia berlaku? Yang keempat, wali important goal session. Itu macam dalam organisasi lah. Pengetua tak ada pun tak apa. Pelonggaran aja, betul. Dia akan melapor kat kita. Tapi kalau kita mula-mula kita kena ada lah. Supaya nak ngajar, nak bimbing dia, nak buat week session macam mana. Kita tanya, baik, semua ada semua yang bertanggungjawab ni ada. Week session berlaku. Inilah melihat tanda dan penambahbaikan. Sebab tu kita ada tindakan pembetulan, tindakan penambahbaikan, maklum balas. Baik, kita ada standard 4 dah berapa? 90. Betul Berapa kali kau buat bimbingan? Ini adalah bimbingan dan pencerapan. Okey, maksudnya selain kita cerap, kita bimbing. Untuk dia memang lebih. Sebab apa? Sebab dia fokus kita mungkin 6 kali, betul? Baik, kata-kata 90. Kualitinya kita tanya, dekat mana standard aspek kualiti mana yang ada masalah? Contohnya dia kata dalam 4.5.1 iaitu penilaian. Kaedah antara tindakannya lah kaedah penilaian dan pentaksilan dilaksanakan, dia tak kuasai. Program aktiviti pemulihan untuk budak gagal juga tak dibuat. Betul Sepatutnya dalam waktu penilaian ni kita akan menilai aktiviti pemulihan ke pengukuhan dan pengayaan. So dia ada 4 atau 5 tahap tindakan tadi dia tak kuasai. So kita dapat walaupun dia makan 90, tapi dia buat, kita dapati itu ada masalah betul. Nanti waktu kita tanya pula PLC, engkau buat PLC apa? Aku buat PLC 4.4.1. Tak sama dengan masalah tadi. Betul? Data ada kan? Data ni lah sebagai asas kita buat PLC. Jadi buat PLC ni walaupun 2 kali buat 4.51 selesai. Betul? Bukan buat PLC, buat pola, buat gitu. Dia akan cerita 5 kali kau buat apa objektif yang tercapai dalam 5 kali. Mungkin 3 objektif tercapai. Betul? Ini week session. Ini counselling kepada 40 orang budak. Baik, kita nak tanya apa punca budak tak lulus bahasa Melayu. Tanya dengan dia. Saya dah jumpa dah. Tak ada tim tu dah, tak ada jawapan lah. Sebenarnya yang lain tu bohong lah. Itu dia sunnah. Okay, sebenarnya masalah dia apa Okey. Dia nampak lead measure ni automatik menunjukkan masalah dalam kawalan dia yang kita tengok betul. Murid tengok kehadiran dia kan. Tengok standard 4 cikgu, tengok. Jadi cikgu tak boleh salahkan kita punca guru. Kau tengok ada orang lain. Ada driver bas. Ada, betul. Ini guru. Lead measure ni yang dalam kawalan kita aktiviti. Okey, maka tengok. Bila tengok, bincang. Counselling, apa yang dapat? Berapa kali counselling buat? Yang budak 40 ni 10 daripada ni hijau, 20 kuning, 10 merah. 10 ni boleh selamatkan yang hijau. Yang merah ni sama-sama macam boleh selamat. Yang merah ni memang ada masalah besar. Okey, jadi yang 10 ni dah 3 bulan tak selamat-selamat. Apa cerita? Tanyalah. Ini week session tadi. Oh, kita nak kena jumpa dengan Tok Bomo. Okey, dia memang ada hantu iblis masuk dalam. Betul kan? Okey, panggil Bomo. Kalau itu keputusannya. Tindakan penambahbaikannya waktu week session.
Jadi you tengoklah, you akan dapat selesaikan masalah-masalah yang ada tanda-tanda tak selesai, betul? Jadi mustahil tak selesai masalah kecuali dengan izin Allah, betul tak? Ini dikatakan disiplin. Ini yang dijadikan habit. Mula-mula ni memang susah, betul tak? Gila pengarah ni, ilmu apa dia bawa ni? Aku tak pernah dengar lead measure ni. Yang aku dengar meja je. 5 tahun saya bawa, 3 tahun lepas saya bawa di Batu Pahat. Saya tak sebut lead measure ke leg measure, tapi dah jadi pengarah pun saya sebut. Sebab apa? Sebab saya tak boleh jumpa orang bawah saya macam saya jadi PPD. Nampak tak? Dia jauh. Ada bahan rujukan, betul yang boleh tengok. Ni sebab tu saya turun tengok di bengkel, tengok bentar. Ada pengarah buat? Tak ada, ni kerja sampai kerja PPD. Tapi kenapa saya datang turun? Sebab saya nak dia berlaku beria-ia, betul-betul, sungguh-sungguh. Betul bersama dengan PPD. Kalau dah pengarah turun pun tak boleh. Saya tak boleh salahkan PPD dah, pengarah turun pun tak jadi. Lepas ni saya nak pergi sekolah di Kota Tinggi dengan Mersing. Saya nak tengok lead measure. Mampus lah. Nak tengok bukan nak marah. Saya pergi ke Batu Pahat, jumpa guru besar kan. Dia apa? Habis nak buat macam mana lead measure tuan? Aku negangkan kau lagi tadi 1 jam. Kau tanya aku macam mana? Bukan tak faham. Dia kata nak confirmation. Jadi dia buat macam mana tau? Dia buat ni tak payah susah-susah. Dekat atas ni what really important goal, aktiviti inilah scoreboard ni. Satu buku surat jadi melambangkan 4 perkara, betul tak? Melambangkan 4 disiplin. Dah tak payahlah susah-susah sangat, betul? Buat ni dekat sekolah. Kalau dia tak faham, fahamkan dia. Lama-lama keluar satu perkataan yang dia mula nak faham. Dia ada minat belajar tau. Yang minat belajar inilah lead measure. Ya ke? Okay, saya cuba tak nak cakap dia, saya kesian dia tak faham, betul kan? Sebab saya pun tak faham. Okey, selesai buku 4 betul. 4 disiplin. Ada nak tanya? Ingat yang Haji Anwar bagi tu, cara bagi tu semua bahan rujukan yang cukup sebenarnya untuk seorang pengetua memimpin, mempengaruhi, merangkul, melayan orang bawah kita supaya dia faham. Berbicara dengan hati supaya you move on. Betul? Berbicara dengan hati. Okey, ada yang tanya? Satu pertanyaan pura-pura. Sebelum saya balik, suka-suka saya ingat lah kan, ada lah juga orang Persing atau ketinggian pura-pura tanya untuk menghilangkan. Jadi saya kalau tertidur dalam kereta nanti pun terbayanglah muka orang yang bertanya tak terbayang semua orang yang tak tanya, betul? Ada, silakan. Nak mau bicara. Jadi saya tadi ada dari hari Minggu tu. Bagi faham mana itu ialah pending. Adakah kita jadi satu pending atau masih juga jadi panjang? Smart ni ialah untuk selesaikan satu masalah dalam bentuk inovasi. Ini inovasi dia dalam tempoh lebih kurang 6 bulan. Sesuai lah untuk SPM, betul Okey, yang long term itu dalam PSO 3 tahun, 2 tahun, betul. Yang ini ialah dalam kita punya OPPM lah. Allah, bahasanya kan. Bahasanya macam OPPM lah, tapi tak nak sebut nanti jadi susah. OPPM mati kita kan. Tak nak sebut lah. Sinarai aktiviti je. Kan jadi senang kan bunyinya kan. Yang biasa-biasa tu yang dulu kita buat tapi kita tak tahu untuk itu lead measure kan. Kita dah buat dah, cuma ini disiplin dia je. Okey, ada satu. Okey tuan, macam tanya sebab dia jelas, dia menjadi satu benda yang simple dan boleh diaplikasikan di sekolah. Tanya itu boleh tidur juga lah. Walaupun itu macam pura-pura. Ada, payah, ada. Tak ada, okey.
Kalau tak ada, saya tak banyak menyusahkan semua orang hingga muka berkerut tu kan. Nampak tua tu kan. Nampak macam mana aku nak sampai kat atas sekolah ni kan. DMAIC, mati aku datang. Betul kan? Susah. Ini asas kita sebagai pemimpin. Kita nak terangkan kat sekolah dalam bahasa yang sangat mereka percayai kita dan boleh dibuat. Okey, terima kasih. Minta maaf semua. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Kena pura-pura tak? Pura-pura kan? Jadi pura-pura. Belajar pura-pura. Nasib baik PPD ada. Macam PPD pun dah sama-sama lah. Macam Pura-pura lagi. Macam mana ni? Kita pura-pura gembira. Yes. kalau jadi lebih. Lebih. Yes. Lebih. Okay, jom. Seterusnya dijemput wakil daripada PPD Mersing iaitu Tuan Haji Kamal Zaman selaku pengerusi FPSM Mersing. Terima kasih kepada Cik Anwar bin Jaafar atas perkongsian pelaksanaan dialog prestasi sekolah dengan pendekatan proses 4 Discipline of Education. Justru majlis dengan segala hormatnya menjemput Tuan Haji Hamid bin Yunus, pengerusi MPSM Daerah Bukit Tinggi bagi menyampaikan cedera hati kepada Cik Anwar bin Jaafar. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Sekian, saya sebagai pengacara majlis mohon kemaafan sekiranya berlaku kecacatan dalam majlis tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi majlis berakhir, itulah paparannya dah disediakan untuk khusus pada hari ini. Berjumpa lagi di episod yang lain. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.